Ini untuk contoh ke-13 juga untuk soalan B. Sebab jika kita perhatikan soalan B diberi dua persamaan yang mana kedua-dua pemboleh ubah sama ada X ataupun Y. Okey, X ataupun Y. Kedua-duanya tidak mempunyai perkali yang sama. X, jika kita tengok perkali X untuk persamaan pertama ni, okey, adalah 2. Manakala persamaan kedua, okey, jika cikgu susun akan nampak lebih jelas lah. So nampak macam ni. Tengok perkali bagi X adalah 2. Yang kedua, perkali bagi X adalah 3. So tak sama. Yang ni pun sama. Perkali bagi Y untuk persamaan 1, 5. Perkali bagi Y untuk persamaan kedua adalah 4. So jika tak sama macam ni, maka kita gunakan kaedah yang disarankan, itu mendarabkan satu atau kedua-dua persamaan dengan suatu nombor untuk menjadikan perkalinya adalah sama. So jika kita perhatikan tak sama, maksudnya kita nak samakan yang mana? Supaya tujuan menyamakannya adalah supaya kita dapat hapuskan. Okey, nak hapuskan mesti hapuskan pada perkali yang sama sahaja. So jika kita perhatikan, yang paling mudah kita hapuskan adalah X berada kat depan lah. Terpulang pada sama ada nak hapuskan Y, maka kita kena samakan Y. Okey, nak hapuskan X, kita kena samakan perkali bagi X. So sekarang ni kita samakan perkali bagi X. Cikgu nak samakan perkali bagi X. So 2 tak boleh jadi 3, 3 pun tak boleh jadi 2. So maksudnya 2 mesti darab dengan 3 akan jadi 6. Dan 3 pun darab dengan 2 maka jadi 6. So apabila 2 didarab dengan 3, maka keseluruhan persamaan ini perlu didarab dengan 3 lah. Maksudnya 14 pun darab 3, 5Y pun darab 3, 2X pun darab, memang darab 3. Yang kat bawah pun sama. Jika 3X tu darab dengan 2, maka semua persamaan yang kedua perlu didarab dengan 2 lah. So 7 darab dengan 2, 4 darab dengan 2. Maka akan terbentuk persamaan yang baru, iaitu okey, yang ni akan jadi 6X. Okey, tambah dengan 5 darab 3 jadi 15 lah. 15 apa? 15 Y untuk pemboleh ubah Y. Okey, sama dengan 14 pun darab dengan 3. So 14 darab 3 dapat 42. Okey, so 42. Okey, so jadilah ia persamaan ke-4. Okey, persamaan ketiga lah. 1, 2, yang ni ketiga. Okey, dan yang seterusnya adalah 3 darab 2 adalah 6X juga. Okey, yang ni 4 darab 2 maksudnya jadi 8Y sama dengan 7 darab 2 jadi 14. So ini persamaan ke-4. So jika kita perhatikan, sama macam step seterusnya, kita nak hapuskan pemboleh ubah yang mempunyai perkali yang sama. So kita tengok, itu persamaan ketiga dengan persamaan ke-4. Nak tolak atau nak tambah, kita tengok yang mempunyai perkali yang sama. Kedua-duanya atas dan bawahnya adalah positif. So sifir tadi yang kita rujuk tadi adalah sekiranya sama, maka kena tolak. Okey, so disebabkan sama, operasinya sama, tambah dan tambah, maka kita kena tolak. Okey, so kat sini maksudnya cikgu buat kurungan, maksudnya semuanya memerlukan operasi tolak. So bila 6 tolak 6, okey, cuba kita cek. Okey, 6 plus 6, tolak ni adalah yang kat luar ni lah. Okey, plus 6, so jawapannya adalah kosong. Okey, so betul lah. Maksudnya kosong tu maksudnya dia telah dihapuskan. Okey, so sekarang ni kita keluarkan yang Y.
So plus 15 untuk yang Y adalah plus 15. Plus 15 tolak tolak ni, tolak ni, tolak plus 8 untuk pemboleh ubah Y. Seterusnya on calculator. Plus 15 tolak plus 8. So jawapannya 7. 7 apa? 7 Y. So sama dengan, so turunkan sama dengan 42 pun plus lah kan. Plus 42. 42 tolak, tolak, tak ada apa-apa pun, plus 14. Tak ada apa-apa maksudnya plus kan kat sini. Tak tulis pun tak apa. Lagi elok tak tulis kan sebenarnya. So 40 on calculator sahaja. Tolak. So jawapannya 28. Maka nak mencari Y, operasi bahagi 7 bahagi 7 jadi 1. Kiri 7, kanan pun 7. 7 darab 4, 28. So dapat jawapan kita adalah Y sama dengan 4. So kita cek kalkulator, betul tak jawapan Y 4? Kat sini lagi kita cek dengan kalkulator. Plus 15 tolak plus 8Y sama dengan plus 4. Sebenarnya plus tak payah tulis pun tak apa, tapi sebab cikgu takut you all semua tak faham datang mana plus ataupun ni, cikgu tulis. Sebenarnya plus sebenarnya tak perlu tulis, dia tulis yang minus sahaja. So jawapannya adalah shift solve, dapat 4. So samalah. Next, sama dengan kaedah yang awal tadi. So kita gantikan. Kita gantikan Y sama dengan 4 ke dalam persamaan yang asal. Yang asal, senangnya ambil yang paling atas lah. Persamaan yang pertama lah. Nak gantikan ke dalam persamaan kedua pun tak kisah, tak apa. Jangan gantikan dalam persamaan ni. Sebenarnya dapat jawapan sama je, cuma kita galakkan yang asal lah dalam persamaan pertama. So kita salin persamaan yang pertama kita adalah 2x tambah 5y sama dengan 14. Kita nak gantikan sekarang ni nilai kita nak gantikan adalah nilai y. Iaitu y ni kita gantikan dengan 4. So 2x tambah 5 y adalah 4 sama dengan 14. So dia akan jadi 20 lah kat sini sama dengan 14. So seperti biasa
kita nak cari X, pemboleh ubah X, maka yang ni tak nak, tolak 20. Maka yang kat kanan pun tolak 20. Okey, so hapus, tinggal lagi 2X. Empat belas tolak 20. Okey, pelajar kalau keliru, 14 tolak 20, so sama dengan negatif 6. So nak hapuskan yang ni. So jawapan kita X sama dengan negatif 3. So selesai. Okey, so kita nak semak yang ni. Okey, bila ada satu saja pemboleh ubah, satu saja, so 2X tambah 5 darab 4 sama dengan 14. So shift solve. Jawapannya negatif 3. So samalah. So nak semak keseluruhan seperti yang cikgu bagi tahu. Jika nak semak keseluruhan adalah okey, kena jadikan X sebagai tajuk ataupun Y sebagai tajuk. Okey, so kita gantikan macam ni. Okey.